share sikit. Okay, alright. Kisah ni dia terjadi dengan sebelah rumah saya. Kita counter dia balik Okay. Sebelah rumah saya ni dia ada seorang anak sulung. Anak sulung ni dia duduk kat Perak, kerja sebagai staff TMB. Jadi pangkat dia ni besar sikit. Okay. Kisahnya, masa tu saya umur 11 tahun, dah 5. Saya main kat tangga rumah dia. Bila saya naik tangga rumah dia tu, saya baring. Lepas tu mama masa tu nampak ramai dalam rumah dia. And then tiba-tiba saya nampak abang dia keluar. Abang dia ni kepala dah botak. Bukan botak sikit tau, botak cukur habis kan. Okay. Dia keluar, dia bersila kat tangga. Lepas tu dia baca mantra. Ui. Dia baca mantra. Saya pun ingat abang dia ni suka melawak tau. Anak sulung dia ni suka sangat buat melawak. Saya pun tengok dia buat lawak apa pula ni kan. Tiba-tiba ayah dia keluar, pegang dia, bisik kepada dia. Bisik mengucap kalimah syahadah lah. Ajar dia. Dia tak dengar benda tu. Dia cuma baca mantra saja. Bila dalam 30 minit macam tu kan, saya rasa ini bukan main-main ni. Saya pun bangun, saya pun dah ke tepi dinding. Saya tengok je benda tu kan. Jadi abang sulung, anak sulung dia ni, rupa-rupanya dia dicolek sebenarnya. Dia dicolek oleh Sami Buddha daripada Siam, tetapi Sami ni memilih aliran hitam. Bukannya Sami Buddha kita jumpa yang tu, bukan. Dia menggunakan ilmu-ilmu hitam. Okay, faham. Jadi dia culik anak sulung dia ni sebab anak sulung dia ni ada keistimewaan. Ayah dia sulung, mak dia sulung, atuk dia anak sulung, nenek dia anak sulung dan dia pun anak sulung. Okay. Lahir tengah hari, hari Senin tengah hari, hujan panas. Dan ada ciri-ciri tu dia ada. Okay, maknanya ni ada unsur-unsur anak kerak lah ni. Itu saya tak pasti loh. Okay. Dapat alright. Okay. Lepas tu bila dia kisah dia pergi makan. Asalnya perempuan ni nak kat dia. Perempuan ni nak kat dia. So perempuan ni pakai satu benda campur dalam makanan. Benda ni juga daripada Sami tersebut. Okay. Bila dia campurkan dalam makanan, bila makan saja, anak sulung dia ni terus lupa semua benda. Pasal family dia, anak dia, bini dia, kerja dia, dia terus ikut je perempuan tu. Okay. Bila dia ikut perempuan tu, terus masuk ke Thailand. Jadi bila dia nak nikah, Sami tu tilik-tilik anak sulung dia. Sami tu cakap tak boleh kahwin. Dia cakap dengan perempuan tu tak boleh kahwin. Tapi dia akan jaga, saya bagi istilah nama ni Abang Man lah, senang Dia akan jaga Abang Man ni dalam tokong dia. Okay. Jadi masa duduk dalam tokong tu, rupanya Sami tu nak apa orang cakap macam nak beri ilmu dia tu pada Abang Man ni. Jadi apa yang dia baca mantra tu semuanya adalah mantra betul yang ada dalam buku-buku sihir diorang tu. Jadi bila dia duduk dalam tu, yang saya faham, ini Abang Man sendiri cerita. Dia minum air mandi Sami sesat tu lah. Allah. Dia minum air mandi tu. Bila dia minum, lagilah dia lupa. Sampai kan masa dia dibawa balik tu, saya tengok dia tak boleh nak sebut Allah. Allahu Akbar. Dia memang lupa habis dan dia jadi bingung sebenarnya. Dia kat rumah tu, padahal tu rumah dia. Dia jadi bingung. Saya tengok mulut dia nak gerak tu kan. Nak sebut Allah tu, al tu pun tak lepas. Dia jadi dia jadi macam tu. Sampailah semua benda dia lupa. Dan yang menariknya, kisah nak ambil dia ni daripada dalam tokong tu. Masa tu bapak dia cuba minta tolong dengan seorang kawan dia ni, perawat. Perawat ni cakap bila bawa keluar daripada kawasan tu dah okey, dia boleh ambil, tapi dia nak tarik daripada dalam tu susah, dia cakap. Jadi kebetulan bapak dia ni ada seorang lagi kawan baik, tapi Sami juga, Sami Buddha juga, tapi dekat kawasan dekat
Kelantan ada kawasan Bacok, Tumpak tu kan, ada kawasan-kawasan orang Buddha kan. Dalam tu kan ada tokong-tokong tu. Jadi dia pergi di sana jumpa kawan dia ni Sami Buddha sana. Jadi Sami Buddha tu cakap, tak apalah, kita masuk ke Thailand, saya cuba tarik daripada luar tokong tu. Jadi yang menariknya, bapak dia ni kenal dengan orang besar sebelah Thailand tu kan. Jadi dia orang di-escort tau dengan polis-polis Thailand ni. Sampai di-escort Sampai di-escort sampai ke depan tu apa semua. Ada wakil polis Thai tu minta nak jumpa dengan Sami tu kan. Tapi Sami tu tak nak. Dia tak nak jumpa apa semua. Jadi Sami yang baik ni pula, dia cakap tak apalah. Dia cuba daripada luar. Tapi dia buat acara dia lah. Kan? Dia buat acara dia menghadapkan patung Buddha dia baca apa mantra apa semua. Adalah benda-benda yang dia letak apa semua. Lepas tu mak dia pula ada kat sebelah sungai, sebelah Malaysia tau. Okey. Jadi mak dia ni pula berdoa daripada situ. Berdoa, ya Allah, cakap kembali anak aku. Keluarkanlah dia daripada situ dulu. Keluarkanlah. Dia keluar tu dalam keadaan dia berpakaian Sami. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Dia keluar dengan dah berpakaian Sami. Lepas tu dekat tangan dia tu kan ada tasbih yang besar-besar tu kan. Bila dah keluar daripada situ, ustaz tu terus pergi tiup kat telinga dia. Apa ayat Quran, saya lupa lah ayat Quran tu. Alam ahad ilaikum. Yang surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani adama. Saya lupa ayat tu. Jadi bila dia bisik je dua ayat yang tu, dia ikut tau. Abang Man ni dia ikut tau ustaz tu. Bila dia ikut ustaz tu balik ke rumah, bila dia balik rumah, baru sampai tu, saya pula tak tahu cerita. Saya pergi landing kat tangga rumah tu. Itu yang dia keluar duduk situ. Rupanya setiap hari tu, dalam masa dia nak pulih tu, dalam masa seminggu dua tu, bukan pulih penuh, pulih daripada ingatan tu, dia akan keluar baca mantra dekat tangga tu. Waktu maghrib, Zohor, malam-malam pukul 3 pagi tu dia akan duduk baca mantra. Bila dia bersila, dia akan baca mantra ni. Dan masa tu dah jadi 2 minggu. Dah 2 minggu tu baru dia ingat sikit-sikit. Dia ingat bini dia, anak dia tak ingat lagi. Jadi masa tu saya tanya dia, Abang Man baca tu baca apa? Dia cakap, aku dah khatam 3 kitab. 3 kitab yang telah diberi kepada dia dah khatam. Dan dia boleh tafsir setiap ayat tu. Cerita dia. Tapi yang dia cerita, saya ingatkan Sami yang jahat tu sama macam Sami yang baik ni. Tapi dia cerita saya, sebenarnya Sami tu adalah tempat orang cari untuk ilmu-ilmu hitam, untuk santau, untuk santet apa semua tu dia. Bukan tempat orang pergi belajar ajaran Buddha tu, bukan. Dia pemisah apa semua dengan dia. Jadi dia nak turunkan segala ilmu tu dekat dia, dekat Abang Man ni. Jadi Abang Man ni cakap, bila dia ingat balik, dia baru teringat. Bila kiranya Sami yang jahat tu, bila dia cuci badan dia apa semua kan, dia tuang dalam satu cawan tembaga tu, dia akan jampi, dia akan bagi minum. Dia akan bagi minum sampailah otak dia tu jadi lost kehidupan yang lalu dia. Dia macam dilahirkan semula. Dan dia sekali jadi baca ayat kitab tu, sekali dia baca ayat, dia akan ingat sampai bila-bila. Allahu Akbar. Dia bukan macam kita nak hafal tak ada. Dia akan baca sekali dia ingat. Sebab tu dalam masa pendek tu dia dah boleh baca 3 kitab dan dia boleh hafal. Pendek kata sebenarnya dia dah jadi title Sami dah sebenarnya. Tinggal nyaris nak ada titik kat dahi tu je. Allahu Akbar. Tattoo atas belakang dia pun nyaris kat nak dia buat ni. Jadi pengalaman saya yang saya tengok, saya cerita ni punca dia lah. Punca dia melayan perempuan ni nak kat dia. Dia dah ada family. Perempuan ni nak kat dia melayan, pergi makan lah apa. Perempuan tu pun dah serabut dah, duk main dengan layan tak layan. Dia letak dalam makanan. Itu yang dia ikut terus perempuan tu. Itu pengalaman saya yang paling seram yang tu lah. Masa dia baca mantra sebiji tu macam kita tengok cerita seram Thailand tu kan. Pukul 2-3 pagi. Saya ni suka melepak. Tiba-tiba 2-3 pagi lepas pada tu tak ramai budak-budak lepak. Sebab takut kan. Saya beranikan diri. Dia keluar pula seorang duk baca mantra depan tu. Ya Allah, cakap Abang Man, janganlah baca sekarang. Tapi dia memang dia baca. Dia takkan berhenti. Mak dia bisik apa pun dia takkan berhenti. Memang dia baca mantra tu. Memang sampai ajaran apa cakap macam dia semayang lah kat situ kan. Dia nak pulih tu pun
saya rasa dekat 2-3 minggu, maksudnya ayah dia baca Yasin atas air tiup, bagi dia minum, mandi, selawat, semua tu orang buat untuk dia, mandikan dia apa semua, apa ni, bagi makan kat dia, minum air zam-zam, makan kurma ikut sunnah Nabi apa semua kan. Ustaz kawan bapak dia pun datang juga merawat slow-slow, dalam masa 1 tahun baru dia pulih sepenuhnya. Oh Allah, Alhamdulillah. Itulah cerita saya. Jadi anak-anak apa semua dah ingat semula lah dia dah ingat dah, sekarang ni dah okey lah. Dah jadi lawak balik dah. Tapi part yang paling serang tu masa dia keluar tu, itu je antara part yang paling serang tu bagi Ohish lah. Saya lah yang saya paling seram kan, kalau dia keluar 2-3 pagi orang sembahyang, orang yang kita kenal pergi sembahyang sekali, masjid sekali, tiba-tiba keluar duk baca mantra. Saya rasa tapi memanglah bila masa dia tengah baca-baca mantra tu, memang kita dapat rasa tahu suasana tu, kalau malam cahaya bulan, kalau tak ada apa dia jadi redup, sejuk tau. Ini dia jadi gelap kelam. Dia jadi panas, gelap kelam kawasan tu kan. Tapi rumah ni dah jadi macam ni sebab pokok dah tak ada ke apa, tapi dia jadi macam tu lah. Suasana dia tu kan menyeramkan lah. Macam 2-3 pagi tu memang kita macam member saya yang selalu lepak tu, sebab dia orang tak lepak tu sebenarnya dia orang nampak benda. Benda tu pula dia bersusun dekat tangga tau. Dia panggil Abang Man ni keluar, dia bersusun kat tangga, dia tarik, dia panggil Abang Man. Dia ingat kawan-kawan ke datang melawat kau semua, sebab melambai-lambai pagi panggil kan. Itu yang dia keluar, dia duduk kat tangga. Dia tak boleh nak keluar daripada rumah tu sebab kawan bapak dia dah pagar rumah tu. Itu yang dia orang bagi air tak berhenti tu, sebab kuat sangat, memang kuat sangat. Dia tak boleh nak sebut Allah. Tapi saya ingat masa dia mula-mula mengucap tu, macam pelat, macam mu'alaf. Mu'alaf mengucap macam mana, asyhadu alla, dia sangkut-sangkut. Tapi pengalaman saya yang saya ambil iktibar dia, kita nak berkawan jangan mainkan perasaan orang tu saja. Betul. Tambah lagi dengan orang puan, kita dah rumah tangga ni, kita kena jaga rumah tangga kita. Betul.